Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton-penonton TDC Podcast. Hari ini saya amat gembira dan berbesar hati. Sebab apa? Sebab kita ada satu tetamu yang sangat istimewa. Sebab apa? Sebab kita sekarang bersama dengan tetamu istimewa kita, ada program yang kita buat bersama stesen TV ya. Stesen TV, tapi tetamu ini adalah salah seorang daripada ketua projek. Tapi sebelum tu saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, tetamu ini apa saja pandangannya adalah mewakili pandangan peribadinya. Bukan pandangan syarikat TV yang dia sedang ketuai sekarang ni. Jadi ini adalah pandangan peribadi dia. Dan saya perkenalkan pada tuan-tuan dan semua, Tuan Saiful. Ya. Terima kasih Tuan Saiful kerana sudi ya bersama dengan kita lah. Bersama insya-Allah. Alhamdulillah Tuan Saiful cerita dia. Tuan Saiful, lama tak Tuan Saiful terlibat dengan industri TV ni? Secara keseluruhan, sebenarnya saya dah terlibat dalam bidang komunikasi massa, dan bidang komunikasi lah daripada tahun 1993. Semenjak saya buat practical training di salah satu agensi pengiklanan antarabangsa di Kuala Lumpur lah. Daripada situ saya mengorak langkah untuk terus menceburkan diri dengan industri komunikasi dan pengiklanan. Sehingga tahun 2016 sehingga tahun 2018 saya beralih pula ke spesifik untuk TV lah, industri TV. Di mana saya telah menyertai satu syarikat televisyen swasta tahun 1998. 1998 dan kebetulan pula stesen tu baru dirasmikan. Jadi antara yang pioneer dalam stesen tu lah. Jadi saya maksudnya selepas tu saya berada di stesen tersebut sehingga tahun 2015. Sebelum stesen tu diambil alih oleh satu konglomerat media yang besar di Malaysia, itu Media Prima Berhad lah. Daripada tahun 2016 sehinggalah tahun 2006 sehinggalah tahun 2010. Baik. 2010 dan kemudian ada satu lagi stesen TV yang mahu dilancarkan pada masa itu, yang berkonsepkan lain daripada stesen-stesen TV sebelum yang pernah saya join. Iaitu TV Al-Hijrah lah. TV Al-Hijrah. Dan tanpa banyak fikirlah sebenarnya, saya ambil peluang ni sebab dengan niat untuk mengubah diri, itu satu hal. Mengubah diri satu hal sebab masa tu umur saya pun dah 40 tahun. Baik. Dah 40 tahun, jadi saya rasa inilah mungkin peluang yang Allah bagi saya untuk orang cakap sama-sama membangunkan satu stesen TV Islam. Tahun 2010 tu maksudnya saya masuk menyertai syarikat tu sebelum stesen tu dilancarkan. Alhamdulillah sampai sekarang dah masuk tahun 12 tahun saya di stesen TV Al-Hijrah. Kira tuan adalah orang yang terawal lah. Antara orang yang terawal, betul. Terawal di dalam stesen TV yang Al-Hijrah. Yes. Baik tuan boleh cerita tak kat kami tuan, apa sepanjang karier tuan di dalam bidang telekomunikasi masa ni, bidang masa ni kan, tuan terlibat secara spesifikly sebagai apa? Saya kalau ikutkan macam saya cakap, bila saya terlibat dalam industri periklanan yang bermula dulu, saya lebih kepada orang cakap merancang media untuk klien-klien kami. Maksudnya saya antara orang yang bertanggungjawab merancang, let's say ada satu kempen kita yang akan plan kat mana duit akan pergi. Di TV ke, di surat khabar ke, di radio ke, di outdoor ke. Di syarikat konglomerat tu lah. Syarikat konglomerat tu. Dan bila saya masuk industri TV pula, saya praktikkan apa saya belajar di UiTM dan juga di pengalaman saya bekerja di industri periklanan. Untuk cabar diri saya dengan benda saya tak pernah buat, iaitu jualan media. Media sales. Jadi bila saya pergi kat NTV7 masa tu, saya lebih kepada menjual airtime space. Buat airtime, menjual iklan pun semua. Tapi sebab bos saya masa tu, CEO kami masa tu, dia agak hebat dalam bidang branding. Dia memang hebat, bukan agak hebat, memang hebat dalam branding. Mungkin semua orang tahu nama dia, Datuk Seri Syazali Ramli.
Dia antara orang yang yang buka saya punya minda, yang maksudnya yang tengok satu-satu benda tu luar daripada jangkaan, outside the box. Outside the box. Dia bukannya silo kita fikir itu je kena buat, tak. So banyak lagi benda kita boleh explore. Maksudnya you kena kreatifkan diri you. Ya. So masa tu saya belajar jual iklan ni bukan setakat you pergi ni, you ada program ni, you beli iklanan tu, you dapat yang tu, tak. Dia lebih pada tu. Dia lebih pada tu, dan itulah saya banyak belajar pada dia. Macam mana saya nak combinekan branding dengan marketing dengan sales sekali. Itu antara benda yang betul-betul orang cakap apa? Valuable yang saya dapat lah, saya belajar pada dia. Dan bila kita pergi dekat Media Prima pula, saya dapat CEO yang hebat juga. Itu Datuk Farid Ridwan. Dia pun orang marketing yang bagus, orang branding yang bagus pun saya banyak belajar pada dia juga. Sebab alhamdulillah untuk dua syarikat media ni, Allah bagi saya peluang untuk bekerja dengan orang paling tinggi. Orang paling tinggi. CEO of the company. So saya boleh belajar direct daripada dia. Itu pun lagi buka minda saya. So bila saya, tapi fahamlah kan, bila kita kerja dengan macam saya kerja dengan dua syarikat sebelum ni, kita tak boleh banyak nak cabar fikiran kita untuk explore banyak benda tu, tapi kita dah tahu apa nak buat. Sebab apa? Kadang ada benda-benda yang kita boleh buat, ada kita tak boleh buat. Dan ada red tape apa semualah, tu biasa. Ya. So bila saya pergi kat TV Hijrah ni, memula itulah acuan yang orang cakap apa, yang cuba dipraktikkan banyak orang sebenarnya. Tapi saya cuba ubah orang cakap apa, cara jualan maksudnya kita ubah pendekatan. Maksudnya bila saya macam of course bila di NTV 7, di Media Prima tu dia lebih kepada dia business betul kan, swasta apa semua kan. Jadi kita tahu TV Hijrah bila memula dia bukannya dia stesen baru. Lepas tu bila memula buka, kita banyak challenge lah. Nak letak kepercayaan orang pada kita apa semua tu. Tapi alhamdulillah mana-mana sahabat-sahabat yang kerja, yang pernah jadi klien, pernah jadi sahabat kerjasama kita di TV 7, di Media Prima, bila saya pergi ke TV Hijrah, dia orang support juga. Dia support juga. So saya belajar banyak benda. Maksudnya bila kita buat kerja ni, dia bukannya setakat hubungan kita dengan pelanggan, dia kena lebih pada tu. Maksudnya kita kena treat dia macam kawan-kawan. Kawan-kawan maksudnya kalau dia perlukan satu benda tu, dia akan call kita dulu. Yang tu kita apa, bila kita minta tolong dengan dia pun dia akan sedia untuk tolong. Dia sedia untuk bantu kita. Tapi itu satu orang cakap apa? Satu pendekatan yang kita gunalah, sebab keadaan masa tu itulah yang sesuai pada masa tu. Pada masa tu. Tapi saya dah sebenarnya lepas tu saya ada perubahan dalaman berlaku. Saya telah dipindahkan ke pejabat CEO. Pejabat CEO jadi pembantu khas CEO lah masa tu. Ya, faham. Pada masa yang sama saya banyak, bila menjadi pembantu khas CEO ni kita fahamlah. Kita boleh expand lagi kita punya kontak. Kita kena expand kita punya horizon. Kontak. Macam tu saya banyak lagi kenal captain of industry, who's in the market, tu semua kan. Sebab kadang CEO tak dapat attend meeting tu, saya yang attend. Betul lah kan, dah duduk di CEO. Macam special officer dia masa tu kan. Sampai at one point, saya bertanggungjawabkan pula untuk lead corporate affairs. Lead corporate affairs. Pun antara peluang saya untuk luas sekali horizon kontak saya. Tu saya banyak saya establish saya punya kontak, networking saya, semua tu kan. Dan pada tahun 2020 kalau tak silap saya, saya dipertanggungjawabkan balik untuk lead media sales di TV Hijrah. Balik bergagang lah. Bila saya dapat kuasa tu, kuasa tu, saya rasa saya dah lead department, saya rasa saya boleh bawa banyak benda. Based on pengalaman saya 20 tahun lebih kan, saya boleh maksudnya saya boleh mencipta pelbagai benda yang kita tak boleh cipta. Boleh mencuba, boleh explore, boleh praktikkan apa saya belajar. Apa saya experience sebelum tu. Macam itulah apa yang saya buat lah. So benda yang saya tak buat, yang pernah saya belajar dekat Datuk Seri Ramli contohnya, saya tak dapat praktikkan kat TV3, dekat Media Prima, saya praktikkan masa tu.
praktikan di Ahli Hijrah. Ya, sebab hijrah semua orang tahu satu stesen yang niche. Ni. Niche maksudnya dia tak bercakap dengan semua orang. Ya. Cuma dia ada target audience yang tersendiri. Ya. Kan kita Islamik pun semua kan, tak semua orang tengok, so dia niche. So bila dia niche ni maksudnya dia punya pendekatan untuk kita buat sales different. Faham. Memang lain. Yang ni pula saya dengan staff-staff kami macam rakan-rakan pejabat kita, kita cakap dengan dia, kita pergi kat market tu bukannya kita untuk nak ambil kat duit dia, tak. Ya. Kita nak create relationship, kita nak create partnership, dan kita nak selesaikan masalah dia. It's a problem solving punya approach. Ya. Bukan kita nak pergi sana, boleh tak kita jual ni, belilah package ni, tak. Tu sebab kalau you tengok macam package kita, macam kita ada buat few client, I think Cik Fendi pun tahu kan, kita pergi dekat proposal, kita tak letak harga terus, kita bagi idea dulu apa kita boleh buat. Ya, faham. Kalau let's say kita boleh tak ubah ni apa semua, berapa package, dan baru kita bagi package berapa. So kita punya pendekatan lebih kepada orang cakap wholesome, 360 darjah punya pendekatan. Sebab kekurangan TV Hijrah kita tahu, kita tak orang cakap kita tak bergantung pada rating. Kita bergantung pada credibility. Sebab niche market ni, niche content, dia bergantung dengan credibility. Dia tak credibility. Dia bergantung dengan trust. Dia bergantung dengan kepercayaan lah. So kita tak bergantung sangat pada rating. Walaupun rating kita banyak, tapi yang penting untuk klien kita, contoh kan, untuk klien kita, kalau kita tak boleh convert rating banyak tu into cash ke atau into respon pun tak guna. Yes, Sebab tu je niche. Niche ni maksudnya walaupun rating kita kecil, let's say rating contoh rating kita mungkin 500,000 je. Okay. Orang yang tengok kita 500,000. Tapi kalau 500 daripada 500,000 tu 80% respon tu kita punya promotion tu dah kira bagus. Daripada you ada 1 juta yang respon 10% je. Itu mass. Tu mass. Maaf. Ya, tak apa. So itu yang approach kita pakai. Maksudnya kita tahu profil kita dan kita tahu profil penonton kita, dan bila kita pergi jumpa prospek kita, yang tu kita share. Kita share. Tapi semua figure-figure kita share tu bukan kita cipta sendiri. Semua kita dapat daripada third party research house yang kita commission. Yang kita hire. Kita commission setiap tahun untuk keluarkan rating. So daripada situ kita boleh boleh create kita punya orang cakap package-package dia yang sesuai dengan partner-partner kita. Tak semua package kita masuk ke package kita tu, dia bukannya general tau. Maksudnya kalau kita pergi kat A ni, kita kena terlibat dekat A. Ya. Kat B kita terima kat B. Kat C kita terima kat C. Contoh. Ada satu company ni, saya tak nak mention siapa lah. Jangan mention. Jangan mention satu company ni. Dia cakap dia tak perlukan promotion pun. Dia tak perlu promotion, tapi dia cakap dia nak trust. Dia nak trust, dia nak tengok dia ni satu company yang menggunakan keuntungan dia bagi balik pada masyarakat. So kebetulan kita buat satu program kita panggil Hijrah Prihatin. Itu proposal orang cakap proposition kita hantar kat dia. Ini Hijrah Prihatin pun wujud atas kesedaran kita untuk membantu golongan yang terkesan sebab COVID masa tu. So bila kita bagi proposition tu dekat that company, dia nak. Wih, magic. Dia nak. Dia cakap dia tak nak promotion, dia tak nak elan semua, dia tak nak. Cuma dia nak association tu je. Sebab that association pun dah carry something. Ada weight di belakang tu. Ada weight di belakang tu. Dan saya dengar pula bila dia buat dengan Hijrah Prihatin tu, alhamdulillah orang pun support produk dia. Walaupun orang tak tahu produk dia. Dia tahu company je. Cuma Fendi tahu lah macam mana company tu tak. Kita sangat tahu. Dia tahu kan. Dia macam itulah. Bagi kita itu kepuasan. Itu kepuasan yang kita tak boleh nak gambarkan. Tapi hasil tu sampai. Itu yang saya cakap kadang-kadang saya cakap dengan kawan-kawan saya kat office, yang penting kita nak buat creative partnership ni, apa niat you all? Faham. Apa niat you all? You betulkan niat, saya cakap, you betulkan niat, yang lain tu akan ikut. Kita dah banyak buat benda tu. Memang pun niat kita nak ni, so jangan kita pergi dekat market, kita cakap kita proposition, kita nak menyelesaikan masalah. Bukannya duit, of course, duit tu akan datang kemudian lah. Bila kita rasa proposal ataupun pendekatan tu bagus, you all akan ambil. Dia akan ambil, of course lah, bila cakap partnership ni, dia bukanlah free. Dia bukan free, mesti ada dia punya timbal balik apa semua kan. Mesti ada cost. Tapi value yang partner kita dapat berganda-ganda daripada dia punya investment. Beyond that cost. Dan alhamdulillah banyak kita buat memang menjadi. Yang itulah template yang kita pakai. Yang saya tak pernah dapat buat di tempat kerja lama saya. Dan saya dapat buat di TV Hijrah. Baik tuan.
saya memang sangat tertarik dengan hujah tuan tadi tu. Sebab apa? Sebab satu, kebanyakan pasaran di dalam Malaysia lah kan. Terutamanya pasaran media massa ni kan. Selalunya kalau dibuat iklan saja. Betul. Iklan saja. Iklan yang tanpa ada mesej yang penting. Betul. Baik tuan, sini saya nak tanya tuan pandangan peribadi tuan kan. Dia. Selama tuan terlibat di dalam industri media massa TV ini, cerita dia. Tuan rasalah kan stesen-stesen TV di Malaysia ni secara pandangan peribadi tuan tak berjaya tak membentuk minda masyarakat kita ni? Saya tak boleh cakap secara keseluruhan tidak berjaya membentuk. Betul. Sebab kita kena faham, banyak stesen TV di Malaysia ni kecuali yang dipunyai atau dimiliki oleh government yang memang betul-betul macam kita anggap dia macam stesen khidmat masyarakat untuk menyalurkan semua maklumat daripada kerajaan kepada rakyat kan. Yang selain daripada tu semua bermotifkan keuntungan. Memotifkan keuntungan. Semua akan memotifkan keuntungan sebab dia orang bergerak dengan duit sendiri, dengan dana sendiri, dia tak dapat support, mungkin ada investor yang spend sikit contohnya, tapi ada dia nak tengok bottom line. Dia nak buat keuntungan. Ya. Itu. Bila nak buat keuntungan ni dia akan bagi macam kita buat produk lah. Fahamlah. Macam kita buat produk, maksudnya kita akan bagi produk apa yang orang nak. Ya. Kita takkan buat produk apa yang orang tak nak. So kita tak boleh jual, kita merugi. Betul. Sama macam stesen lain. Dia akan buat konten apa orang nak tengok. Konten apa orang nak tengok? Apa konten yang orang nak tengok. Walaupun konten tu buruk macam mana Yes. sekalipun, itulah dia nak. Sebab dia nak kejar rating kan. Kita tak boleh salah, memang sebab dia punya business orientation dia macam tu. Kalau dia tak buat macam tu, dia tak boleh nak sustain. Dia tak boleh sustain. Tapi ada kadang-kadang session ni dia balance balik dengan benda-benda lain yang boleh membentuk minda masyarakat. Contoh program CSR dia orang, macam program keagamaan dia orang yang dia orang timbal balik lah, maksudnya dia balancekan balik. Macam kami di TV Ajra, kita memang ini pendapat pribadi saya, memang kita datang untuk market memang untuk kita dengan satu tujuan, untuk jadikan Islam sebagai cara hidup. Islam sebagai cara hidup. Islam is lifestyle lah. Maksudnya session mendidik untuk mewujudkan masyarakat yang lebih seimbang, yang lebih orang cakap apa? Yang lebih syumul, yang lebih orang cakap apa? Lebih berdaya maju daripada berjaya saing daripada segi mental dan fizikal. Maksudnya kita mental fizikal, maksudnya ada asas agama yang orang cakap apa? Yang cukup lah. Yang cukup. Maksudnya supaya orang boleh nampak lah kurang-kurang. Yes. Nampaklah sedikit. Tapi macam tuan cakap tadi, macam mana dapat kepada saya sama ada stesen TV ni menyumbang kepada kebijaksanaan masyarakat tu, memang itu yang kami ni. Kami orang cakap apa? Antara benda-benda yang kami ambil sebagai satu yang penting untuk kita jadikan objektif kita. Memang itu, memang macam kami ni memang kita fokus on mendidik masyarakat. Kalau tuan tengok kat TV Ajra, kita tak ada program-program yang ada klasifikasi yang lain-lain. Tak ada klasifikasi yang lain. Maksudnya di session-session lain ada certain klasifikasi. Yang ni sesuai untuk 13 tahun ke atas. Yang ni sesuai untuk 18 tahun ke atas. Yang ni untuk umum. Yang ni untuk kanak-kanak, contoh. Tapi di TV Ajra semua umum. Semua umum. Maksudnya sesiapa pun boleh tengok, kat mana-mana pun dia boleh tengok. So tak payah nak tunggu pukul 8.30, pukul 9 nak tengok program yang ada 13 ke atas untuk maksudnya kalau budak-budak 5-6 tahun pun nak tengok pukul 8.30, pukul 9 pun boleh, dia sesuai. Sepanjang masa sesuai. Macam itu sebab pada kita buat kita punya kempen, kita draft kita punya 360 darjah punya kempen, kita akan make sure message kita sampai dekat semua slot kita, melalui semua slot kita. Mesej Islam itu cara hidup. Yes. Mesej Islam sebagai cara hidup akan ada kat semua. Kat semua kat sana. Dia macam mendidik ni dia bukannya setakat pagi, petang, tengah hari, malam, tak, dia sepanjang masa. Cuma dia punya konten tu kita ikut kesesuaian target audience masa tu. Macam untuk 8 pukul 9 tu mungkin mak-mak dah rehat, dah apa, mungkin sesuai program tu apa untuk dia. Mungkin ulang kaji mengaji contoh, mungkin muhasabah diri punya program, mungkin juga light drama, yang tu kita letak. Light drama. Bukan drama-drama yang heavy, tak. Macam telemovie, kat situ kita letak. Tu masa kita ni biasalah bila kadang malam kita tak fikir benda-benda berat je dah.
Kita nak relax, nak apa semua, nak fikir benda-benda ringan, nak tengok TV, nak enjoy. At the same time, habis tengok movie tu atau content tu, kita buat balik something. Yang maksudnya kita boleh fikir, yang bagi kita something lah. Yang bagi kita something. Something dia kita boleh fikir, kita boleh ponder. Maksudnya kita tengok tu tak ada tengok kosong. Maksudnya kita dapat orang dapat pengajaran daripada apa konten kita tengok tu. Yang tu nanti akan membina minda masyarakat dan mewujudkan satu masyarakat yang cukup ideal. Cuma okey. Saya ni sebenarnya ada soalan yang saya nak tanya tuan kan. Tapi dia bukan berkisar kepada TV Ajrah lah. Dia berkisar kepada keseluruhan TV lah kan. Sebab kalau kita tengok kan rancangan-rancangan yang berada di Malaysia sekarang ni kebanyakannya banyak memberi fokus kepada hiburan. Kita faham lah kata mereka tu perlukan rating. Tapi pada pandangan tuan kan, hiburan yang sampai melampau-lampau ni wajar tak untuk bagi saya tak wajar. Kalau kau tanya saya peribadi pada memang tak wajar. Memang tak wajar sebab kalau kita balik untuk mendidik minda masyarakat memang tak sesuai. Tapi macam kita cakap ni, macam kita pun kita bagi apa penonton kita nak tengok. Kan, penonton kita tengok. Tapi macam TV, macam kami, macam session lain macam cakap lah, kalau dia orang buat, dia akan tengok dia akan bagi sampai apa penonton nak tengok. Macam kita, let's say contoh, kalau ikut kategori yang paling atas sekali orang nak tengok musical, entertainment. Contoh lepas tu dalam nombor 2 mungkin drama, telemovie. Contoh kalau ikut tu. Sebab itu memang naluri manusia, dia nak hiburan. Cuma saya nak tanya, macam mana ditentukan orang nak tengok ramai tu? Adakah itu yang melalui research house ni, apa tu yang kita commission. Dia buat research house tu lah. Ya, research house tu akan bagi kita semua. Research house tu dia research untuk semua TV ke atau semua TV? Semua TV. Semua TV. Dia tahu apa penonton kita suka tengok. Tapi kita dapat maklumat tu, macam mungkin stesen TV lain, dia akan tengok kalau let's say dia tengok suka hiburan macam mana? Reality show ke? Kalau reality show tu macam mana? Dia sampai macam tu sekali. Macam tu that detail sebab dia nak satisfy dia punya penonton punya needs untuk dapatkan rating. Macam kami, dia cakap bila kita tahu musical entertainment program, kita setakat sampai situ je. Kita tak tengok detail lah sebab bila musical entertainment ni dia agak broad, dia agak besar, dia agak general, luas. Tapi kami yang akan mengisi pengisian tu. Kita ada juga musical entertainment tapi kita tak adalah program-program hiburan yang melampau, melalaikan semua. Kita buat dari acuan Islam. Acuan Islam kita ada program hijrah berselawat, masih lagi entertainment tapi very Islamic. Contohnya hijrahkan laguku. Masih lagi entertainment, masih lagi kita serve that top box tu, tapi pengisian kita bagi. Pengisian tu kita yang tentukan. Kita yang tentukan. Bukan pengisian tu sekadar nak tengok detail apa yang dia nak. Yes, kita bagi secara general. Betul. Itu sebab kita jaga itu cara kita untuk mendidik. Itu cara kita untuk mendidik sebab kita tahu audience kita macam mana. Macam Gema Haflah contoh yang one of kita program. Gema Haflah. Dia program alunan ayat Quran semua. Tapi dilagukan. Kalau ikut kategori dalam research house tu macam saya cakap tu, dia akan kategori tu sebagai musical entertainment. Dia hiburan Islamik. Tu beza dia. Okey. Satu soalan yang saya teringin nak tahu lagi. Kan? Sebab industri TV ni adalah satu benda yang sangat-sangat orang kata apa menyebabkan saya teruja. Okey, sebab dia macam ni ya. TV adalah sesuatu yang dekat sangat dengan masyarakat. Betul. Semua orang ada TV. Betul. Mustahil tak ada TV. Betul. Betul. Kan? Cuma okey. Drama. Drama. Macam tuan tengok dalam keadaan general ni. Okey, banyak drama-drama di dalam TV ni yang berunsurkan macam tak masuk akal. Okey. Contoh kawan tu mai daripada anak orang kaya. Okey, ni tak standard. Dah kaya, telefon macam kaya. Tak nampak pun drama tu macam orang kata apa, nak membentuk nilai-nilai sahsiah bermula daripada susah, bermula macam daripada payah. Kalau kita tengok macam drama-drama Korea contoh kan. Drama-drama Korea kan. Mereka buat drama menampakkan realiti. Susah, payah, betul. Nak buat tu, nak buat ni. Realiti. Kan? Di stesen TV ni adakah drama-drama yang dipilih macam drama cinta tak masuk akal, drama bisnes tak masuk akal ni? Adakah berdasarkan rating tu juga?
kalau berdasarkan rating tu, masa cakap yang entertainment apa semua tu, dia drama apa semua akan jatuh nombor 2 atau nombor 1. Dia tengok macam mana. Dia sama juga. Macam orang yang macam dia nak tengok konten-konten yang melampau macam tuan cakap dia pun semua kan. Sebab itu memang minat orang nak tengok. Itu memang minat. Memang minat orang nak tengok. Maksudnya rakyat Malaysia pun nak tengok benda tu. Kalau tidak macam mana dia boleh dapat rating yang tinggi? Tapi macam kita pun kita ambil kategori yang orang nak suka tengok, tapi konten macam saya cakap tadi kita yang bagi dia orang. Okey, apa konten yang tuan bagi pada mereka? Contoh macam drama. Okey, macam drama. Okey. Drama kita banyak memang semuanya boleh cakap Islamic drama. Islamic drama yang kita maksudnya kita commission production house luar yang buat. And then dia akan melalui proses tapisan yang sangat rumit. Sangat rumit sebab kita dalam dalaman kita ada satu unit yang memantau konten kita. Unit tu apa nama dia? Kita panggil CCU lah, Content Control Unit ataupun unit kawalan kandungan dalaman. Okey. Yang ni akan vet through, yang tengok konten kita sebelum dia on air. Maksudnya dia kalau tempat lain dia ada LPF je. Kami ada 2. Satu LPF, satu di CCU ni saya cakap tadi tu. Lepas CCU ni baru masuk LPF. Lepas CCU masuk LPF. Dia vice versa lah. Lepas LPF masuk CCU boleh. Tapi dua-dua ni kena proof. Dua-dua ni kena proof. Tapi satu dengan LPF kita tak ada masalah sangat. Sebab dia tengok daripada sudut yang lebih general. Kemaslahatan masyarakat Malaysia. Dia ada guideline dia sendiri. Yang lagi ketat CCU ni. CCU yang ditubuhkan oleh Ahli Hijrah sendiri. Betul. Sebagai satu standard apa yang nak ditayangkan tu. Betul. Dahsyat. Sebab kita mendidik bukannya mudah. Saya nak guna ayat Quran, sunnah, sirah apa semua kan. Jadi benda-benda tu fakta kena betul. Kalau ustaz tu silap cakap, tak boleh pakai lah apa konten tu. Tak pakai lah. Kalau benda tu boleh mendatangkan banyak orang cakap apa? Khilaf, confusing, melainkan kalau kita ada disclaimer dan kita takkan keluarkan. Siapa yang berada dalam CCU tu? CCU ni kalau ikut dia punya orang cakap apa kalau ikut dia punya asalnya, dia ada staff yang kita hire yang ada background agama yang cukup kuat. Okey. Dan dulu kita ada wakil daripada JAKIM duduk dalam tu. Wakil daripada JAKIM? Wakil daripada JAKIM untuk memantau kita punya konten. Wakil daripada JAKIM tu dia main daripada jabatan mana? Dia datang daripada orang kata apa, unit mana daripada JAKIM tu? Itu tak kira unit mana, tengok dia punya apa, dia punya latar belakang. JAKIM hantar siapa-siapa kita terima. Kita terima, tapi kita cakaplah requirement ni apa kita nak. Okey, apa kelulusan kita nak. So tapi bila PKP start masa 2-3 tahun apa tu, kita terpaksa orang cakap apa? Kita longgarkan sikit dia punya sebab kita ada internal restructuring apa semua. Faham. Kita nak tengok kita cuba pendekatan lain untuk kita mendidik. Jadi kita relaxkan sikit fungsi tu. Kita relaxkan sikit fungsi tu, bukannya tak ada, tapi staff yang ada kat situ kita serapkan kepada department lain. Dia buat content creation. Yang sebelum ni memantau. Sekarang dia involve dalam content creation, penciptaan konten. Hang involve pula. Orang Kedah kata hang involve pula. Baru hantau susah tak betul. susah. Dulu dia kritik je kan. Ni hang involve. Hang involve. Maksud tim tu masih ada, cuma kita dispersekan dia kat absorb dekat unit lain. Baru dia tahu. Tapi bila keadaan orang cakap apa memerlukan, sekarang ni saya rasa keadaan agak memerlukan. Sebab kita pun tahu kan sekarang ni banyak social media, orang cakap apa, banyak allegation orang buat kat social media. Dan bukan aliran, maksudnya fahaman kekhilafan pun dah jadi macam benda yang menjadi perdebatan yang banyak di social media. Faham. So kita pun tak tahu mana satu betul, mana satu tak betul. Jadi kita pun kena berhati-hati dengan konten kita balik. Kena berhati-hati dengan konten kita balik. Sebab apa? Bila kita tersalah bawa benda-benda yang mengelirukan, dia akan backfire kat kita. Macam contoh ada berlaku lah satu contoh. Adakah contoh macam tu? Ada contoh macam tu lah. Jadi kita kena berhati-hati, maksudnya warga stesen kami pun kena melengkapkan diri dengan pengetahuan asas. Faham. Dan insya-Allah kita akan wujudkan balik CCU tu.
menguatkan balik CCO tu. So dia buat pemantauan balik. Dia buat pemantauan balik. Tarik dia daripada konten kreator, masuk balik kat situ. Moga dia terima lah jabatan dia tu. Sebab dia cabaran dia dah lain dah. Cabaran dia dah lain. Dia dah lain cabaran daripada in fact daripada 3-4 tahun lepas pun dah lain lah cabaran kita sekarang. Apa cabaran yang lain tu? Yang tu saya cakap competition dengan maklumat yang orang dapat daripada digital media. Competition? Maksudnya digital media semua boleh jadi ustaz dalam tu. Semua boleh jadi wartawan dalam tu. Semua boleh jadi wartawan. Macam kita tak boleh. Kita sebab kita mass media yang kita ada kepertanggungjawaban untuk orang cakap menyampaikan maklumat yang betul. Ya. Untuk menyampaikan maklumat. Bukannya daripada konten-konten keagamaan juga semua. Maksudnya berita dan haiwan semasa kita kena source kita tu kena sahih. Kita tak boleh simply macam ambil tu letak, tak. Kita kena sahkan dulu kesahihan dia baru kita keluarkan. Sebab kita bertanggungjawab atas apa kita keluarkan. Macam kat social media, dekat Facebook ke apa pun semua, dia boleh claim apa pun. Dia claim lah pun. Dia claim pun nak claim sebab tak ada orang marah pun. Tapi yang bahaya ni bila orang baca. Macam kita tak boleh buat macam tu sebab kita tanggungjawab kita besar. Mass media. Lagipun kita tak boleh nak orang cakap apa, nak simply quote, nak siapa semua sebab kalau banyak fakta salah pun mungkin dia akan mendatangkan kesan pada kita punya lesen. Sebab kalau fakta salah kesan pada maksudnya lesen. Kita pun ada badan pemantau yang memantau kita. Faham. Kita ada SKMM. SKMM pun pantau. Ya. Suruhanjaya Komunikasi multimedia kan. Dia pantau kita. Dia pantau kita bukannya untuk maksudnya untuk cakap kita salah tak. Selalunya bila pantau kita kalau ada benda-benda yang dia rasa akan mewujudkan satu keadaan yang tidak sihat, dia akan bekerjasama dengan kita, akan membetulkan keadaan tu. Dia bukannya hukum you tak. Tapi itu pun kita grateful sebab apa SKMM yang award kita dengan lesen. Ya, faham. So kita ada guideline yang kita kena follow. Ada guideline kita kena follow. Definitely. TV Al-Jurah ni bukan GLC lah? Kita sebenarnya memang agensi government, kerajaan. Kalau ikut terms government punya tu company limited by guarantee lah. Kita macam GLC sikit tapi 100% government, tapi staff yang bertugas daripada profesional. Macam kami di TV Jelas sendiri ada daripada Astro, ada daripada BD Prima, saya sendiri daripada BD Prima, ada daripada RTM, ada daripada latar belakang lain yang maksudnya bukannya bekerja macam orang cakap apa, ada skill government lah macam tu. Kita ikut ada skill profesional kita lah. Ada skill profesional. Ikut pengalaman, ikut apa semua kan. Tapi station memang milik government. Memang milik government. Baik tuan, apa nama, okey. Yang ni saya ingin bertanya pada tuan kan. Okey, saya nak tanya pasal drama lah. Saya pasal drama kan. Macam contoh, macam tadi tuan kata pada soalan yang sebelum tu, tuan kata tentang drama tuan pihak macam contoh pihak CCTV hire production house untuk apa nama buat drama ke, commission drama ke apa. Macam jalan cerita drama tu CCTV akan fikirkan. Tak, selalunya bila commission dia ada dua cara. Satu, kita akan bagi idea kat dia orang apa yang kita nak, ataupun kita buat dia secara terbuka, buat open tender, pitching, then dia akan datang dengan idea masing-masing. Mana-mana idea yang kita rasa sesuai dengan kita akan ambil dan kita akan kembangkan. Dua-dua ni akan kembangkan. Kita tak serahkan 100% pada production house untuk suka-suka buat. Kami tak particular dalam menentukan pelakon. Tapi kami very particular menentukan jalan cerita. Pengisian cerita. Contohnya kan, pada jalan pun semua tu dia kena make sure sesuai dengan branding kita, sesuai dengan mission kita, dengan vision kita. So yang paling penting tu pengisian dia, content dia. Sebab macam saya cakap tadi, dia pergi balik dekat kita punya objektif penubuhan untuk mendidik masyarakat untuk menjadikan Islam sebagai cara hidup lah. So maksudnya macam pemantauan tu ada daripada sebelum, tengah dan selepas. Sebab kita ada konten unik yang akan buat pemantauan tu. Faham. Okey, ni soalan tentang Al-Hijrah lah. Okey. Tuan ceritakan sikit tuan. Bagaimana boleh tertubuhnya hijrah perhati ni?
Okey, hijrah Yang prihatin ni sebab apa saya tanya tuan soalan ni, sebab bila saya mula-mula berjumpa dengan tuan mula-mula saya berjumpa dengan tuan ni, saya agak kagum. Sebab dulu kita bisa dengar stesen TV dengan program hijrah prihatin, bukan, hijrah bersalawat. bukan hijrah. Program TV bersamamu. Oh, okey. Contoh-contoh Okey. bersamamu. Saya tak mau sebut lah stesen TV. Saya sebut nama program tu. Okay. Tapi mereka ni kita ada satu sebutan, kita panggil sebagai, dia berakhir dengan perkataan pon. Dia panggil sebagai apa? Macam mana kita nak abang atau menayangkan kisah orang susah tu. Oh, I see. Okey. Menyayangkan kisah orang susah tu untuk hiburan. Dia jadi macam satu hiburan pula dah kepada orang-orang senang ni. Okey, faham. Tapi istilah tu saya tak ingat. Ikut tuan ingat istilah apa tu? Kita panggil apa istilah tu? Saya tak terbayanglah fikir tu. Okey. Macam tertubuhnya hijrah perhatian tu. Okey, hijrah perhatian tu. Matlamat tertubuhnya hijrah perhatian tu ke arah mana? Okey, sebenarnya kalau ikut macam TV Hijrah, kita dah banyak buat program-program khidmat masyarakat. Okey. Tapi program-program tu sebenarnya dia bergerak semua secara sendiri. Tapi kita tak adalah satu program yang kita spesifikkan on ground, tak ada. Maksudnya dah ada program-program yang kita buat, maksudnya program-program kandungan kita yang saya cakap ni. Kita ada program macam Manjada Wajada. Dia lebih kurang macam yang program yang tuan cakap tadi tu. Tapi macam ikut pengalaman kami di session dulu, dia lebih kepada bagi tu, dia bagi duit. Habis one off. Tapi kita belajar daripada situ, kita tak nak orang masyarakat kita dibiasakan susah bagi duit kan, sampai bila yang tu yang kita nak tanya tu. So bila kita create satu program yang kita panggil Manjada Wajada, kita bagi pancing. Yes. Kita pancing, bantuan pun kita bagi, kita pancing, kita monitor dia, make sure dia orang boleh bergerak sendiri. Maksudnya daripada dia susah, dia boleh create opportunity untuk diri dia, untuk majukan keluarga dia, bisnes dia, dan bagi peluang pekerjaan kat orang kampung dia, dan eventuality dia keluar zakat tolong orang lain pula. Wow. Itu dia punya roh program tu masa tu. Manjada Wajada. Tapi kita tak letak unsur-unsur sedih, unsur-unsur frust, emosi ni kita susah makan siput babi contohlah. Kita tak letakkan gambaran macam tu. Kita nak tengok walaupun dia susah tapi dia still semangat untuk berubah hidup dia. Dia nak berkorban hidup dia. Dia nak bergerak ke depan. Bergerak ke depan, nak ubah dia betul. Tapi daripada segi pemilihan responden pun kita kena careful. Ada orang nak remah juga. Tak, itu memang kita gunakan duit sendiri masa tu. Masa tu TV Hijrah baru lagi. Guna duit sendiri untuk bagi bantuan. Lepas tu bila kita dah ada satu musim, dua musim, baru ada sponsor masuk. Yang sama-sama kita bagi duit bantuan. Ada corporate lepas tu. Lepas tu kita bantu juga student-student yang ada, kita bergerak dengan satu corporate ni. Student kita yang ada kekanganan kewangan. Tapi diorang ni belajar kat universiti, kos-kos yang profesional. Yang tu kita bantu dia. Bantu dia pun kita tak bagi direct. Macam let's say kita bagi 10,000 peruntukan kan. Kita tak bagi direct dekat dia 10,000 tak. Kita akan bagi bayarkan yuran dia. Kita kira duit tu kira untuk selesaikan masalah yuran dia. Yuran dia, penempatan dia. Lepas tu apa keperluan pembelajaran dia perlukan, kalau laptop kita belikan laptop. Lepas tu ada lebih baru kita bagi dia cash. Tapi kita dulukan yang mana penting. Ya betul lah. So maksudnya ini kita maksudnya kita santun ni daripada cara macam kita banyak student kita macam tu sebenarnya. Banyak ramai yang macam tu. Yang ambil khusus profesional, doktor, engineering. Ada yang tak mampu nak bayar yuran pun tak mampu. Allah. So ada yang syarikat korporat prihatin ni bila kita usulkan dia orang nak bekerjasama, yang kita buat program tu. Lepas tu itu pun CSR dan TSR kita banyak buat. Macam contohnya kita secara umumnya, sebab TV Hijrah ni kalau orang tahu dia konten orang tengok kat TV. Itulah CSR kita. Kenapa kita panggil CSR? Sebab apa? Kita tak charge orang pun untuk tengok. Free. Betul lah, kita tak charge pun orang untuk tengok. Kita tak charge orang tengok. Jadi sumber pendapatan kita daripada pengeluaran 100%. Kan? Walaupun ada bantuan sikit sana kan semua. Tapi apa yang kita nak, apa yang kita bagi balik pada masyarakat kita. Apa kita pulangkan balik pada masyarakat kita. So melalui program-program macam Manjada Wajada, saya cakap macam Langit Terang yang kita buat dengan student. Lepas tu bila masuk COVID pula, kita introduce pula Malaysia Quran Time. Itu pun CSR kita juga. Maksudnya masa kita buat tu memang niat kita untuk
untuk bersama-sama masyarakat kita yang terkesan sebab COVID sebab MCO pun semua kan. Lepas tu kita wujudkan program-program macam jiwa yang sebab masa tu bila PKP antara masalah paling besar masyarakat kita mental illness. Mental illness, yes. So kita buat program jiwa untuk kita santuni dia orang. Bukannya untuk kita program-program macam kita buat dengar contohnya kan. Pun sama juga. Bukannya kita nak selesai, kita tak mampu untuk selesaikan masalah. Ya, tapi kita cari, maksudnya kalau kita letak program tu on air, kita dengar masalah dia orang dan kita satu lagi panel ustaz ke, motivator ke yang mungkin boleh bagi nasihat macam mana nak melalui fasa kesusahan tu. Contoh, macam apa lagi ada satu program apa dipanggil saya dah lupa. Ada few program lah. Itu sebenarnya kita klusterkan bawah Hijrah Prihatin lah. Dan at the same time ada program-program yang lain yang kita buat juga CSR yang macam cakap tadi kan dia semua buat silo. Semua buat masing-masing punya ni. Dia tak letak dalam satu payung. Faham. Macam saya macam dalam jualan media kan sebab saya ada saya pun lead bahagian jualan media di TV Hijrah. Kita ada satu program yang kita bantu usahawan-usahawan. Program bantu usahawan. Kita panggil Bincang Niaga. Bincang Niaga. Jadi idea untuk kita wujudkan Bincang Niaga ni sebenarnya kita bagi package pengiklanan promosi yang berbaloi lah, yang maksudnya yang mampu milik untuk SME kita kan yang tak ada kemampuan untuk bayar banyak untuk promote produk dia, kita tolong. Kita bantu. So kita dah buat benda tu lama dah. Jadi bila wujud kita dilanda COVID, MCO pun semua. So sampai at one point semua usahawan-usahawan ni MCO kan semua tak boleh keluar. Kedai pun tak boleh buka apa semua, tapi barang ada ni. Macam mana nak clearkan barang ni? Jadi kita atas inisiatif kita sendiri memang niat kita nak bantu dia orang. Tak ada lagi kita fikir financial return pun semua, tak ada. Tak fikir dah. Tak fikir langsung. Kita niat kita nak bantu je. Kita peruntukkan 7 juta lebih daripada airtime value kita, slot kita, maksudnya nilai airtime kita untuk bantu dia orang ni. 7 juta? 7 juta lebih untuk kita bantu saja. Kalau kita charge dia orang ni 7 juta lebih lah dia orang kena bayar untuk semua-semua ni. Tapi kita bagi free. Kita bagi free maksudnya kita select 270 lebih usahawan. 270 lebih usahawan untuk promote produk dia melalui TV Hijrah. Free, kita tak charge apa-apa. Daripada situ alhamdulillah ada dapat perhatian daripada corporate lain, dia pun nak sama bantu. Dia of course betul cakap bila niat kita insya-Allah betul, Allah akan bagi. Dia bantu macam mana tu corporate tu? Bila tengok program tu on air, dia pun tengok, semua orang tengok TV masa tu kan. Dia tengok Hijrah ada inisiatif ni. Kenapa dia ada peruntuk kewangan untuk bantu usahawan-usahawan ni. Sebab tapi dia orang tak ada database. Peruntukan tu ada. So dia buat kerjasama dengan kita sebab bila kita run program tu dulu yang kita minta semua usahawan-usahawan mendaftarkan kita dapat dekat 3,000 usahawan yang mendaftarkan kita. 3,000? So yang nak mampu tolong, kita tolong 200 lebih je. So bila ada syarikat corporate ni, syarikat GLC jugalah, dia kerjasama dengan kita ni, kita dah ada 3,000 database tu untuk kita bagi peluang untuk dia orang bantu. Dan kita buat juga kerjasama dengan tu. So maksudnya bila ada grant tu, kita promote dia orang, tapi syarikat ni akan bayar bajet promosi tu. Syarikat tu yang akan bayar? Yes. Hebat syarikat tu. Tu dah. Semacam GLC lah, dia memang ada dipertanggungjawabkan oleh kerajaan untuk bantu usahawan-usahawan. So dia tak sampai setakat itu. Bila PKP jadi, maksudnya banyak orang saya cakap tadi terputus sumber pendapatan, ekonomi keluarga terjejas, orang hilang kerja apa semua. Jadi timbul pula idea kita untuk menyantuni mereka kat Padang on ground lah. On ground. Daripada situ wujudnya konsep Hijrah Prihatin. Tapi konsep Hijrah Prihatin dah lama dah, cuma dia tak deactivate. Dia tak turun padang lagi. Dia tak turun padang lagi. Dia bagi duit macam tu ke? Contoh. Dia macam tu je lah. Memang dia masih lagi macam silo tadi lah. Jadi idea Hijrah Prihatin ni sebenarnya dah lama, agak lama. Jadi bagi kami mungkin keperluan masa tu belum ada lagi sebab kita
macam TV ni yang paling penting dia konten apa orang nak tengok on air. Betul lah. So yang ni punya support je, tapi bila jadi MCO tu kita revive balik benda tu, kita kena do satu inisiatif CSR yang kita rasa masa tu kita kena buat. Kena buat juga. Kena buat juga walaupun support monetary tak berapa banyak, tapi kita start kecil. Start kecil. Kita pergi kat rumah-rumah pangsa, flat-flat, B40, rumah-rumah panjang. Kita bantu orang-orang macam ni. Tak banyak tapi mampu kita bagi seadanya lah. Itu semua kita bagi pakai dana TV Hijrah sendiri. Kita tak ada sponsor, tak ada apa masa tu. Saya tanya TV Hijrah ni dapat duit daripada mana banyak sangat ni? Daripada sumber pengiklanan kita lah. Daripada sumber pengiklanan lah? Sumber pengiklanan itu yang apa? Kita ada sumber tapi dia agak terhad untuk gaji saja. Untuk operasi, penerbit program, untuk program semua kita buat sendiri. Semua buat sendiri? Semua kena cari sendiri duit. Itu tanggungjawab saya antara tanggungjawab saya di TV Hijrah dengan kawan-kawan lain. So bila kita buat program-program macam Hijrah Prihatin, dah buka mata orang lah. So kita ada satu kempen plan yang bagus untuk Hijrah Prihatin. Daripada yang kita keluar sikit bantu orang macam ni, kita dah kembangkan. Kita kembangkan dan banyak orang dah buka mata. In fact dulu kita buru, kita bertanya, kita apa budak join kita tak, sekarang ni alhamdulillah orang dah ni sebab dia dah nampak benda tu. Dia orang dah call kita, banyak cakap besar pun dah start call kita macam-macam buat kerjasama. Jadi kerjasama macam tu lah. Macam alhamdulillah TV Hijrah walaupun MCO, walaupun syarikat lain buang orang, tutup syarikat apa semua, alhamdulillah TV Hijrah ni bila keadaan macam tu, Allah bagi kita rezeki lebih. Masa itulah TV Hijrah berada di peringkat tertinggi. Bukan peringkat tinggi, maksudnya sekarang masih lagi mula menaikkan diri dia. Daripada MCO tu. Mula menaikkan diri. Contohnya kita dah mula dapat perhatian. Contohlah kita ni session saya cakap tadi yang mendidik, memeluk emosi Islamik. Bila jadi MCO tu, orang semua dah macam cakap dah mentally dah tak stable. Orang cakap apa? Ekonomi terjejas. Apa semua. Jadi macam kita rasa tanggungjawab kita untuk menenangkan dia orang. Memastikan mereka tu dalam keadaan stabil. Itu sebab bila kita buat konten-konten yang sesuai, orang start tengok kita. Orang start tengok kita, rating kita pun naik. Mula mencanak. Orang balik semua kat agama balik. Lepas tu digital media kita, macam Facebook kita, social media kita, naik saya rasa dalam 2 kali ganda lebih sampai sekarang. Sebelum MCO kita punya follower dalam 1.3 million saja punya FB. Sekarang ni dah 2.3 lah lebih kurang. So dah 2 kali ganda, 3 kali almost 2 kali ganda kan. Konten-konten kita pun dah macam naik. Lepas tu alhamdulillah sumber orang cakap apa? Advertising revenue pun macam saya cakap pada tadi kan, dia datang apa semua. Naik juga. Bila ada naik itu maksudnya kita dah ada banyak dana untuk kita tolong orang lebih banyak. In fact tahun 2020 merupakan tahun pertama kita bayar zakat TV Hijrah. Tahun 2020? Masa MCO. Tahun pertama? Maksudnya kita bayar tahun 2021 lah untuk tahun 2020 punya pendapatan. Jadi tu daripada zakat tu kita dapat wakalah. Dapat wakalah, itu kita boleh bagi lagi ramai orang. So masuk juga tahun ni kita bentangkan kertas cadangan pada management. Dan management nampak potensi ni dan untuk kita bantu pun semua, dan alhamdulillah management bagi kita sikit bajet untuk kita bergerak. Dan kita besarkan lagi jadi landscape Hijrah Prihatin ni. Kita kuatkan branding dia. Tu daripada situ kita wujudkan pula franchise dia. So Hijrah Prihatin ni satu nama besar, tapi bawah dia ada dia punya edisi dia. Ada edisi kecil dia. Ada edisi kecil dia. Macam kita sekarang ni sekarang ni sekarang ni kan. Sekarang lah kan. Saya cakap macam ni lah. Dia ada yang biasa punya yang kita buat tiap bulan. Tiap bulan. Itu biasalah sampai hujung tahun. Lepas tu kita dah ada pula kita buat dalam bulan puasa kita pula Hijrah Prihatin Bubur Lambuk. Hujung tahun kita tahu akan banjir, kita pula Hijrah Prihatin bencana. Contoh. Lepas tu bila kita tahu ada artis-artis yang struggle, bila tak ada job pun semua dan sakit dan ada keperluan-keperluan asas yang kita perlu, kita create satu lagi Hijrah Prihatin Anak Seni. Bantu pula golongan ni. Saya minta maaf tadi saya bila tuan sebut pasal kita tahu hujung tahun kita akan banjir tu. Tak, kita itu macam tahun lepas memang kita ni. Itu pun kita tak ni tu. Maksudnya bila kita ada
banyak orang yang datang kat kita nak menyumbang. Dan kita ke duit tu kita gunakan untuk kita salurkan balik. Kita tak ambil 1 sen pun. Kita tak ambil 1 sen pun. 1 sen pun tak ambil. 1 sen pun kita Upah tak ambil. pengurusan pun tak ambil. Ha? Upah pengurusan pun Bukan tak ambil. pengurusan pun kita tak ambil. Kita pun tak ada tim sebenarnya. Tapi bila macam banjir pun semua tu kan, bencana alam, Hijrah Pratin bencana alam tu, alhamdulillah staff di Hijrah dengan rela hati turun bantu semua. Bersih sekolah tahfiz, bersih masjid, bersih surau. Tak ada seorang pun pergi nak- Taman Seri Muda. Tak ada seorang pun nak clear OT ke apa, Tak ada, tak ada. Ini semua atas kerelaan sendiri. Oh, hebat betul. Atas kerelaan sendiri. Hebat. So banyak version lah Hijrah Pratin ni. Banyak version Hijrah Pratin ni dan insya-Allah untuk tahun depan kita akan cuba expand lagi. Dan kita minta banyak lagi syarikat-syarikat corporate yang datang dengan kita lah untuk kita yang bersama-sama yang bersama dengan kita dengan TV Hijrah. Allah. Macam kes hari ni kita bantu kita kan macam panggilan pulau ni maksudnya satu yang agak dekat dengan kita sebab bila MCO jadi pandemik datang, penduduk-penduduk pulau ni yang paling banyak terjejas. Itu. Macam kita pun dengar kan macam di Pulau Au ni sendiri sara hidup yang cukup tinggi. Kos sara hidup tinggi. Kos sara hidup cukup tinggi. Saya pun terkejut. Air tin yang kita boleh dapat RM2 kan di Tanah Besar. Kat sini RM4 kan. Lepas tu kacang bodoh-bodoh tu kita boleh dapat dalam RM2 lebih di sana, kat sini RM4. Astaga. So double. Rupanya memang tu sebab kita faham sebab tempat macam ni dia jauh daripada tanah ni. Jadi banyak kos yang involve kalau kita buat masuk barang dan orang kena charge tu pada pengguna balik, pada consumer balik. Mereka tak boleh buat apa-apa sebab dia Tak boleh. kos transportasi. Exactly. Transport Betul dia. transportasi. Sebab tu kadang-kadang kalau kata contoh saya komen sikit lah dah. Kalau contoh kalau kita macam kita buat di panggilan pulau ni kan. Dengan kos yang menggila tu, ada di kalangan penduduk kampung dia share, dia kongsi dengan saya. Dia kata pelancong ni dia masuk dia bawa makanan sendiri. Dia tak membeli pada masyarakat. Dia tak membeli masyarakat. Saya ni terfikir satu perkara. Kalau saya jadi pelancong tu pun, kan? Saya pun akan membeli makanan sendiri. Sebab kos mahal. Kan? Nak selesai kos mahal ni satu memerlukan kekuatan lah. Kita pergi kekuatan politik lah. Tapi kita tak mau bahas lah di sini. Yalah, betul. Kalau kita bahas di sini pun kita jadi sedih lah. Kan? Cuma okey, untuk macam panggilan pulau lah, specifically untuk panggilan pulau ni kan. Apa harapan kita untuk program yang macam ni? Okey, macam saya selalu cakap, apa saja misi Hijrah Pratin, kita tak boleh bantu semua. Dan kita tak boleh bantu, kita tak boleh sustain untuk bantu sepanjang masa. Jadi apa kita buat, bila kita dokumenkan program ni, kita melawat, kita sama-sama buat kerja dan of course dengan partner-partner kita. Maksudnya dia akan bagi satu message pada masyarakat luar ni. Ini bukan kerja seorang. Masyarakat bukan kerja seorang. Siapa yang tak mampu untuk macam syarikat-syarikat besar kan, mungkin dia tak mampu untuk adakan team untuk buat benda macam ni, tak apa, kami ada. Kami ada, datang dengan kita. InsyaAllah kita akan jadi ni satu sebagai platform kerjasama. Itu sebab saya cakap dengan sahabat-sahabat kat office, saya cakap bila Hijrah Pratin ni dia tak ada exclusivity. Tak ada exclusivity. Maksudnya sesiapa boleh masuk. Sesiapa pun boleh Sesiapa boleh masuk, boleh bantu syarikat mana pun, apa latar belakang syarikat, apa dia punya business oriented, tak ada masalah, dia boleh masuk. Sebab ini benda kemasyarakatan. Kita duit guna tu kita gunakan balik untuk bantu orang. Of course ada certain charge kita bagi balik untuk kita punya cost kat office lah. Kena charge. Kena charge sikit lah. Tapi sebenarnya macam mana pun kalau orang syarikat persoalan corporate tak taja kita pun, kita still akan keluar. Kita tetap akan keluar. Tapi macam saya cakap ni, bila syarikat kerjakan masyarakat bukan kerja seorang. Bukan kerja seorang. Dia kerja orang kata apa, kena bersatu padu. Bersatu padu ni banyak cara lah. Macam that's why kita untuk Hijrah Pratin ni, kita buat contohnya Hijrah Pratin Bubur Lambuk. Bubur Lambuk ni di Kuala Lumpur lah, sana di Kuala Lumpur ni. Kita try untuk orang cakap apa, untuk bagi orang semua merasa. Apa sahaja, maksudnya apa sahaja stakeholder yang involved, dia akan dapat something. Duit daripada kita orang lah. Maksudnya contoh bila kita buat Bubur Lambuk masa MCO tu, kita ambil 15 orang rider. Kita buat kita punya macam food delivery pack sendiri tau. Kita panggil Hijrah Pratin. Tengok kan yang biru tu kan. So kita ambil 15 orang yang abang-abang rider ni, yang dia kerja dengan Panda, dia kerja dengan Grab, apa semua tu.
You just bagi 3 jam je untuk satu hari tu, buat dengan kita orang, kita bagi kotak you bawa sebagai gimmick, kita pergi kat mana-mana tempat kita nak pergi. Dan tolong kita distribute bubur lambuk tu. Itu pun kita bagi. Itu pun bagi juga. Kita bagi token. Bagi token. Kita bagi token. Maksudnya token 3 jam yang dia spend tu, lepas tu 3 jam you buatlah kerja balik macam biasa. Kita nak 2 jam 3 jam tu je. Sebab kita pun nak membantu dia membantu juga. dia. Tu saya cakap tadi, semua orang kena rasa. Masjid dekat ni yang bubur lambuk pun dia dapat upah buat bubur lambuk, dapat niaga. Lepas tu masyarakat umum akan dapat berasa bubur lambuk tu. So itulah spirit kita. Maksudnya kita nak cuba bantu semua orang. Tapi itulah, bila bantu semua orang pun kita ada limitation daripada segi manpower. Betul lah. Manpower tu sebab bila macam kita buat dengan partner-partner kita pun akan contribute manpower juga. So kita tak berisau bab tu dah. Macam tim kita yang datang sini dalam 14 orang, 15 orang pun itu pun macam sukarela juga. Sebab kalau ikut job spec dekat office, dia tak perlu masuk sini pun. Betul lah. Dia tak bukan kerja dia pun. Tapi ini semua atas kesedaran dia. Kalau ikut saya pun, ini bukan job spec saya pun. Ini bukan job kita. Ini bukan job kita pun. Tapi ini kesedaran yang kita rasa kita kena buat. Kita kena buat, kita kena infak masa kita untuk datang, untuk rasa. Saya suka sebab apa, bila kita boleh rasa sendiri apa yang orang-orang lain rasa. Kita boleh alami sendiri. Kita boleh alami sendiri. Kita dengar sendiri pada dia orang. Kita tu sebabnya macam tadi PIBG dia cakap, boleh tak nanti cakap PIBG cakap dia punya semua kewangan dia sangat terhad, dia cakap. Dia cakap sangat terhad, macam mana kita boleh tolong. Okey, tak apa, cakap bila kita, sebab kita dah kat sini 3 hari kita akan buat report. Report dan berita hijrah. Dan kita akan buat kapsul. Kapsul tu kita akan ceritakan balik kita punya lawatan lah. Apa semua tu. And then saya cakap mungkin yang saya boleh bantu, mungkin dalam report news nanti kita akan minta PIBG bagi dia nombor akaun dia, kita minta orang sumbang. Kita tak boleh kutip duit tu. Tapi duit tu masuk terus akaun PIBG. Itu mudah. The most kita boleh ni. Ada juga bantuan-bantuan kita bagi, kalau ikut yang sebelum ni kita pergi di 2 pulau. Pulau Redang dan Pulau Tuba di Langkawi. Bila kita pergi kat sana, kita nak tengok apa dia punya keperluan. Pulau Tuba pun di Langkawi pun sama. Pulau-pulau ni orang cakap pulau memang hebat apa semua, tapi bila PKP tu banyak terjejas. PKP lah. Banyak PKP. So terjejas tu sampai sekarang pun. Macam Pulau Redang. Dia ada kepadatan penduduk dalam 1,000 lebih, 2,000 macam tu lah. Dia ada satu masjid, satu sekolah je. Tapi ada beberapa dalam perkuburan. Dia punya requirement masa tu, bila kita tanya dia perlukan van jenazah. Dia cakap bila kita balik dekat office, sebab saya in charge dalam hal ehwal corporate juga, dan saya involve dalam grup agensi kerajaan bawah JPM. So bila saya balik, saya akan tengok mana partner dalam agensi-agensi yang boleh bantu mendapatkan van jenazah. Saya tengok dia punya tu, saya nampak tabung haji selalu buat van jenazah. Saya approach dia, boleh tak bagi satu dekat Redang. Dia cakap okey, boleh. Dah approve dah, alhamdulillah. Baru 2-3 hari ni approve. Bila bagi sekarang ni nak tengok bila penyerahan tu je lah. Lepas tu macam di Tuba contohnya kan. Common problem kat orang Tuba ni, ada 1, 2, 3 family ni dia tak ada toilet pun kat rumah dia. Tak ada toilet. So apa kita buat? Masalah tu, challenge tu kita bawa balik, kita tengok pula senarai siapa rakan-rakan corporate kita. Contohnya ada satu ni, yayasan ni memang dia buat tu je, dia bantu baik boleh rumah lah apa semua. Kita cakap boleh tak you buat ni? Cakap boleh. Dan kita buat projek untuk tu je, buat toilet je. Dibantu satu orang ni. Tapi bila kita letak benda tu, satu kes ni, bila kita letak promo, kita minta dia menyumbang dekat tabung yayasan tu untuk bantu orang-orang lain pula. Dia ada chain reaction dekat situ. Ya, betul lah. So macam di Pulau Awu ni sendiri pun, kita tanya apa keperluan apa semua, dan ada sahabat-sahabat corporate kita yang nak membantu bagi tangki septik air, khemah. Lepas tu kita pun ada keperluan, saya dengar, untuk dapatkan van jenazah. Kita pun cari juga, try cari dengan partner-partner kita. Sebab kita ada database tu. Yang partner-partner kita yang invest dengan kita apa semua, yang maksudnya yang sesama kita buat promosi apa semua. Kita tengok tu balik, kita tanyalah, ni kita cakaplah kes kita ni berminat tak untuk membantu. Maksudnya kita pergi balik dekat partner kita ni. Kiranya tuan bila buat projek, macam contoh projek Hijrah Prihatin ni, bukan sekadar masuk TV lah. Bukan sekadar masuk TV. Bukan sekadar masuk TV. Bukan masuk TV. Dia lebih pada tu. Dia lebih pada tu.
Ini Tu sebabnya bila bukannya kita buat ni setakat nak dapat promotion TV tak. Memang Ini- tu ini sesuatu yang macam mana saya nak beritahu lah. Kita budaya di Malaysia ni dia terbiasa dengan program bersamamu. Kan? Kita tak mahu sebut stesen TV. Kita sebut nama program bersamamu lah. Kira sudah terbiasa dengan okey, sedekah, bantu. Sedekah, bagi. Jadi tak selesai masalah tu. Betul. Tapi apa yang tuan buat ni, yang kita lihat ni, beyond that point. Betul. Sampai ke satu tahap perlukan ventilator, tuan pula tolong cari. Yang sepatutnya benda tu bukan tuan patut tolong cari. Sepatutnya kalau dah siapa tengok TV tu kan, tolonglah kan. Yep, betul. Macam di program Pulau ni dia program booth jenazah kan, kita cuba cari insya-Allah. Kita tak tahu siapa Allah hantar akan menyumbang. Kita tak tahu. Kita bagi tahu je orang siapa nak nyumbang. Setakat ada 1-2 call lah kita dapat. Mungkin tengok macam mana lah balik, nanti kita tengok balik lah. Saya pun tengok balik database kita, mana-mana klien kita pergi, mana-mana partner kita pergi, saya cerita. Yang ni keperluan kita tak, saya cakap tadi, kita tak tahu siapa yang Allah akan buka hati untuk bantu. Sama macam tabung haji apa semua. Macam di Pulau ni maka perlukan band jenazah, bot jenazah. Bot jenazah dan bot community. Bot community. Maksudnya bot jenazah yang boleh jadi bot community juga. Bot jenazah. Bot community tu untuk apa? Maksudnya kalau perlu nak buat macam nak pergi mersing ke. Macam tu lebih kurang lah. Kalau ada kematian mungkin boleh dia jadi bot jenazah lah. Itu hari kita dah hampir dapat, tapi bila dia tengok dia punya bajet siasat dah banyak keluar, mungkin dia akan ubah sikit lah dia cakap. Tapi pun kami pun akan cuba approach mana-mana syarikat corporate kita yang lain lah, untuk kita tengok macam mana kalau dia orang boleh menyumbang kan. So macam sama kita macam septic tank pun semua, macam kemah kan, itu semua orang cakap apa, syarikat corporate yang prihatin, yang itu bukan daripada duit kami yang bantuan tu je. Tapi yang over and above tu memang daripada duit syarikat-syarikat lain yang prihatin. Tapi itulah dia cara kita, bukan kita nak promosi tak, kita nak tengok lagi banyak syarikat datang dengan kita, lagi banyak kita boleh menyumbang. Dia bukannya sebab nak dapatkan, nak naik pendapatan tak. Maksudnya memang bajet tu macam mana pun kita akan dapat tiap-tiap tahun, cuma kita kena disperse kat orang je. So kita macam tu sebab kita kena buat tiap-tiap bulan sekarang. Tiap bulan insya-Allah bulan depan kita Kuala Nerang, dan akan datang ni pula ada pula permintaan kita masuk Sabah Sarawak. Masuk Sabah Sarawak. Ada permintaan dah. Sabah Sarawak ni sangat Borneo. Tu antara hijrah prihatin edisi yang paling baru mungkin kita akan reduce lah, kita panggil hijrah prihatin Borneo. Dia pasal bila tuan sebut Sabah Sarawak ni saya jadi takut sikit lah. Bawa balik ke Sarawak Bukan. Sabah Sarawak ni dia punya macam mana nak abang. Saya tanya tuan lah soalan. Ni soalan ni saya tanya tuan soalan yang mungkin kalau tuan boleh pilih tuan nak jawab atau tidak lah. Dia agak sensitif lah. Selama tuan membuat membawa program hijrah perhatian ni, pernah tak dihubungi oleh ahli politik? Ini soalan ni tuan boleh pilih. Tuan nak jawab. Hijrah perhatian tak pernah. Sebab kita bukannya melalui macam, sebab kita ada partner kita. Partner kita yang membantu kita melicinkan pergerakan kita. Kita buatkan satu NGO, kita bagi MRA lah. So kita berhubungan MRA akan susun semua. MRA ni NGO, dia tak ada political inclination, dia tak ada apa. MRA ni satu yayasan, bukan satu yayasan, satu NGO yang ditubuhkan oleh doktor-doktor profesional. Doktor profesional yang ada pakar jantung, pakar tulang, pakar macam-macam pakar. Segala pakar. Dia orang ni semua student dekat UKM dulu. Semua ambil course doktor, medical doctor. So bila dia orang dah grad, macam di UKM dulu pun dia orang dah start dah buat kerja kemasyarakatan ni. So bila orang dah grad, dia dah so bila dia orang dah kerja, dah masuk dalam industri pun semua, dia masih lagi bergabung, dia sadap satu NGO ni buat benda yang sama. Jadi kenapa MRA? Sebab dia orang ada di setiap negeri. Maksudnya dia ada di setiap negeri. Maksudnya kita just berhubung dengan pusat yang kita kenal baiklah dengan dia punya pengurusi, dia punya CEO apa semua. Then kita cakap keperluan kita, dia akan cascade down kita punya request tu pada negeri-negeri. Macam ni kat Johor, dia salur daripada pengarah
atau pengurusi MRA Johor. Kita buat dekat dekat maksudnya masa kita buat dekat Kuantan ni Tori Bobolambuk, dia akan gerakkan MRA Kuantan. Di Johor kita buat di Pasir Gudang, dia akan gerakkan MRA Johor juga. So mudah. Jadi Kita tak perlu cari partner kita dah, kita tak perlu nak pergi pejabat-pejabat kerajaan apa semua, tak perlu kita. Mereka settle semua. Mereka settle semua. Dahsyat. Macam kes kemasukan di pulau ni mereka settle semua. Semua dengan of course dengan bantuan ada sahabat-sahabat yang kita buat, yang kita kenal melalui Hijrah Pratin juga. Okey. Bila kita buat dengan dia, bila pun cakap kalau yang datang Johor, kontak kita orang mudahkan. Orang ni yang kita guna. Yang kita mendapatkan bantuan dia. Semoga Allah Subhanahu Taala Allah pemudahkan. Memang pemudahkan. Ya, semoga Allah Subhanahu Taala ni bagi dia hidup lama. Amin insya-Allah. Sebab kalau dia hidup lama, banyak benda lagi kita boleh buat. Betul. Allahumma So this Good Samaritan pun kita buat pun masa Hijrah Pratin. Kita establish kontrak tu, networking tu kita besarkan. Dia orang ni yang bantu kita. Sama di Pulau Tuba pun sama. Di Redang pun sama, mana-mana kita pergi pun sama juga. Semua sama. Maka yang akan susun atur. Yeah. Baik tuan. Okey, ini kita nak tutuplah majlis kita ni. Kita ada kan. Tuan ada apa-apa pesanan? Pesanan ataupun kata-kata nasihat ke ataupun apa-apa saja yang tuan nak beritahu pada penonton-penonton kita ni. Kan, tentang TV ke, tentang apa ke, apa tuan ada apa-apa yang tuan nak beritahu pada mereka sebelum kita tutup. Ada dua saja pesanan. Okey. Satu, of course, tonton TV Hijrah. Bukannya sebab itu tempat saya kerja, tak, memang macam saya cakap tadi lah, ini satu stesen yang terasa kita boleh mendidik masyarakat untuk berhijrah. Daripada yang ni ke yang lebih baik. Itu satu lagi melalui Hijrah Pratin ni, saya bukan orang cakap apa, saya kalau boleh saya nak merayu mana syarikat-syarikat corporate yang besar tu pun semua, sebab kita perlukan sokongan dia orang untuk sama-sama dengan kita, untuk kita boleh memberi dengan lebih banyak. Sebab kita ada plan-plan yang kita dah tetapkan sampai hujung tahun, dan insya-Allah kita akan bawa lagi besar untuk tahun depan. Yang tahun depan ni beberapa Hijrah Pratin yang lebih besar, saya cakap untuk SME pun, usahawan pun kita ada satu franchise, satu edisi Hijrah Pratin yang kita bantu dia, di mana kita plan untuk bukannya setakat untuk bantu dia daripada segi promosi, kita akan macam bantu dia untuk memperkasakan pengetahuan dia orang. Contohnya kalau dia orang kurang pengetahuan pemasaran, kita akan buat bengkel pemasaran dengan dia orang. Kalau dia ada kurang pengetahuan pengurusan perniagaan, kita akan bagi satu bengkel pusat perniagaan dengan dia orang. Sampai macam tu sekali. Macam tu. Dia ada dalam satu franchise tu, dia ada lagi banyak cabang. Dia akan lebih banyak cabang. Harapan supaya mereka ni berjaya, dia menjadi penyumbang zakat pula. Akan jadi penyumbang zakat juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Tuan Saiful kita. Tuan Saiful kita hari ni berapa jam kita pun tak ingat dah. Jam setengah punya bercakap kan. Punya bercakap sebab Tuan Saiful kita ni salah seorang orang kuat yang merupakan penggerak di dalam program-program kebajikan. Dan bila kita tengok di dalam interview kita tadi ni, kita boleh nampak bagaimana Tuan Saiful kita ni membawa program Hijrah Pratin ni melebihi had. Melebihi had yang biasanya, yang kebiasaan dilakukan oleh stesen TV yang lain. Baik, terima kasih banyak-banyak pada penonton. Saya nak cakap satu lagi. Boleh. Saya terima kasih banyak, bersyukur saya dapat tim pengurusan yang cukup memahami, dan ketua kami, CEO kami pun bagi orang cakap kebebasan untuk saya bergerak dalam autoriti yang saya ada. Maksudnya sokongan saya dapat daripada tim pengurusan dan juga yang pengurusan tertinggi memang cukup bagus. Cukup bagus. Dia berfikiran terbuka, sangat terbuka, dan juga dia orang ni maksudnya dia share inspirasi yang sama. Dia faham. Bagus. Tu sepatutnya CEO kami ada kat sini hari ni sama dengan kita sepatutnya. Jadi sebab dia ada satu ID 13, dia ada kena attend satu majlis yang penting dia nak attend tengah hari tadi, dan esok dia satu lagi mesyuarat penting dengan Jabatan Perdana Menteri yang dia perlu ada. Jadi dia kena minta maaf lah tak dapat hadir. Tak apa. Dia rambut panjang. Tak rambut panjang. Dia rambut pendek kan? Rambut pendek. Nak dia rambut panjang. Tak pendek dah rambut dia. Baik, setakat tu sahaja video kita pada hari ini. Cerita ada. Jangan lupa ikuti TDC4U untuk video-video yang lebih
info tentang perjalanan kehidupan manusia ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada Tuan Saiful sekali lagi. Kami doakan dan saya harap tuan-tuan semua kita doakan supaya Tuan Saiful ni hidup lama. Amin. Dia hidup lama, TV Hijrah pun bertahan lama. Kalau boleh 1000 tahun yang akan datang, supaya lebih banyak lagi program-program yang dianjurkan oleh mereka ni boleh membantu mengubah situasi semasa rakyat Malaysia ni. Satu lagi, Hasan. Siapa yang menonton ni kalau tak ada masa tengok TV, kita ada apps kita dah lancarkan. Kita panggil apps. Okey. Kita panggil AH Plus. Al-Hijrah Plus lah. Apps Plus. just download saja, ada di Android, ada di Google Play pun ada. Ada di iOS pun ada. Boleh download. Boleh tengok TV Hijrah secara live streaming kat situ. Dan juga program-program kita yang sebelum-sebelum ni, kita ada 5,000 ke 6,000 lebih konten kita kat dalam tu. 5,000 lebih konten. Boleh tengok. Let's say nak tengok program-konten kita sebelum ni tahun 2016 atau apa semua, boleh semua ada kat situ. Sekarang ni percuma, free. Kita tak charge apa-apa. Cuma download je. Cuma untuk penduduk pulau ni susah sikit nak tengok. Kita sedih tapi kita tak apa lah. Kita harap penduduk pulau ni diberikan talian internet yang laju lah. Kita doa. Okay, apa-apa pun tuan, terima kasih banyak-banyak. Sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa follow kami TDC4U dan jangan lupa untuk tengok TV Al-Hijrah. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekejap dulu kita start. Siap lah.